Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kerana kita dapat mengimarahkan masjid kita dengan duduk sekejap antara maghrib dan isyak untuk tazkirah ataupun membaca kitab, supaya dengan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala ini, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menambahkan ilmu kita untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu destinasi yang pasti kita akan sampai ke sana, tapi belum tentu masanya bila akan sampai, ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan kita sampai ke sana dalam keadaan yang seronok, gembira, ataupun orang kata happy ending, ya. Jadi berakhir dengan satu kejayaan, satu keseronokan, ya. Jadi untuk mencapai itu maka kita kena mengetahui apa-apa yang diperlukan apabila kita nak sampai ke sana untuk mendapat keseronokan dan kebahagiaan. Baik, kita sambung hadis yang ke-42, 41, 42, ya. Hadis yang ke-42. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumil fathi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ni sahabat Nabi, ya. Katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kemenangan menguasai Makkah, masa Nabi masuk semula ke Makkah dan menawan kota Makkah selepas dia berhijrah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hijrah, pindah daripada Makkah pergi ke Madinah. Kerana di Madinah tu tempat yang aman sikit, yang mana orang Islam ketika itu boleh duduk aman selesa. Di Mekah ketika itu tak aman, sentiasa orang Islam ni diancam, ya. Jadi untuk mengelak daripada keancaman dan tidak ada kebebasan di sana, maka Nabi perintahkan supaya pindah. Jadi mereka pun pindah, ya. Dan selepas pindah itu maka Nabi siapkan dengan angkatan tenteranya dan sebagainya, dapat masuk semula ke Mekah, iaitu dengan membuat fardu haji lah ke Mekah. Jadi hadis ini disebut Nabi ketika mana? Qala yaumul fathi. Dia kata ketika nak masuk pembukaan kota Mekah itu. Apa dia kata? La hijrata ba'dal fathi. Dia kata tidak ada hijrah selepas fathi, selepas pembukaan kota Mekah ni tak ada hijrah lagi dah. Tak ada hijrah lagi dah. Walakinna, dia kata, tetapi berlakunya kemenangan, dia kata tidak ditentukan lagi berhijrah sesudah berlakunya kemenangan. Maksudnya tidak ada lagi, tak tentu, memang tak ditentukan lagi hijrah, tak diperintahkan lagi dah supaya hijrah lagi, dan sesudah berlakunya kemenangan menguasai Mekah, selepas dia masuk menguasai Mekah. Tetapi katanya tetapi perjuangan agama, ya, perjuangan agama itu jihad ni perjuangan agama. Walakin jihadun, iaitu perjuangan agama, wa niyatu, perjuangan agama dan niat yang baik masih dituntut. Jadi tak dituntut lagi lah untuk kita berpindah daripada Mekah ke Madinah, lagi segi zahirnya lah, kan. Tapi apa yang kita dituntut iaitu untuk kita berjuang ni, iaitu menegakkan agama Allah dengan niat yang baik. Dua perkara yang dituntut. Hijrah macam tu tak boleh, tak payah lagi lah, tak ada lagi lah hijrah. Manakala kalau orang hijrah masa zaman Nabi tu, maksudnya bila dia hijrah, dia ikut Nabi, maka dia dapat pahala jihad, pahala perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perang ke macam itulah dikatakan pahala jihad ni, mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala, tu kan jihad. Jihad ni ada jihad kubra, ada jihad sughra, ada jihad yang besar, ada jihad yang kecil, ya. Jihad yang kecil ni banyaklah, ya. Iaitu menegakkan agama Allah tu jihad lah maksudnya. Baik, hadis yang ke-42 ini menerangkan kepada kita, ya, dia kata ada jenis amal kebajikan yang terhad masanya.
Jadi amal kebajikan yang kita nak buat ni ada masa-masa tertentu, ya, yang terhad. Contohnya macam hijrah itulah, masa tu saja. Bila kita hijrah ikut Nabi daripada Mekah ke Madinah, dia dapat pahala jihad. Lepas tu tak ada lagi dah. Itu masa dia kata. Jadi makna kata jenis amal kebajikan yang terhad masanya. Tetapi perjuangan agama, bila kita nak berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak ada masa. Tak ada masa yang terhad. Bila-bila masa sepanjang hayat kita. Ya, dan juga niat yang baik sentiasa dituntut. Niat yang baik. Maksudnya kita niat baik, niat nak melakukan kebaikan seperti mana yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat dituntut. Ya, mana jihad tak ada lagi lah, mana berpindah tak ada lagi dah. Jihad masih ada, iaitu menegakkan agama Allah. Dia kata setiap seorang tertentu, dia kata mengerjakan amal kebajikan terutama yang tinggi nilainya. Tiap-tiap seorang tertuntut ni maksudnya dikehendaki. Tiap-tiap seorang tu dituntut. Maksudnya ini sampai kepada peringkat yang wajib lah dituntut ni, kan? Dituntut, ya, ataupun disuruh mengerjakan amal kebajikan. Semua manusia ni disuruh kita buat kebaikan. Itu agama Islam, agama kita. Agama kita tak suruh buat kejahatan. Yang dititik beratkan tentang kebaikan. Buat kebajikan. Kebajikan ni kebaikan lah, ya? Terutama sekali kebajikan-kebajikan yang tinggi nilainya. Tinggi nilainya tu maksudnya macam yang ikut Nabi berpindah ke hijrah lah. Yang berhijrah dengan Nabi pergi ke Madinah, itu dia kata tinggi nilainya. Sebab apa tinggi nilainya? Sebab sami'na wa ata'na. Sebab tinggi nilai itu dia dengar, kemudian dia ikut, dia tak soal jawab. Itu tinggi nilainya, tanda kekuatan keimanan dia itu. Dia yakin. Nabi kata ini, pindah dia yakin. Ya, walaupun dengan perpindahan tu dia rasa dia rugi. Harta tinggal, pakaian tinggal, anak kadang-kadang ternakan tinggal, ya, terpaksa pindah, kan? Bukan kerana apa? Kerana perintah Nabi, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna kata dituntut. Nak tengok apa? Nak tengok dikatakan tinggi nilainya itu berdasarkan kepada keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti nilai kita beribadat ini, buat kebaikan ni, maksudnya kalau nilai itu untuk Allah semata-mata, tinggilah nilainya. Tapi kalau untuk Allah ada juga, tapi untuk orang lain ada juga, maka tak tinggilah nilainya. Sebab tu dalam ayat Al-Quran dia kata ahsanu amala. Ahsanu amala ni kamu buat yang terbaik lah. Ya, baik. Maksudnya SOP-nya tepat. Itu yang terbaik. Terbaik ni SOP-nya tepat. Kalau kita buat bangunan, maksudnya speknya tepat. Ya, dindingnya, rumahnya, bumbungnya, tiangnya perfect, kan? Itu dia kata kebaik, yang terbaik, kan? Itu amalan kita lah. Macam solat, kita katakan kita solat yang terbaik. Ada tamak ninahnya, tak lari daripada 13 rukun yang disebutkan tadi itu. Mana itu terbaik lah, kan? Okey, nilai yang paling terbaik. Amalan kebajikan yang dituntut, nilai yang terbaik itu jihad. Maksudnya kalau terbaik itu maksudnya pada masa itu dia kata jihad. Tapi zaman hijrah Nabi itu tak boleh ikut dah. Jihad masa itu tak ada dah. Dalam pada itu dia kata ada di antara amal-amal kebajikan yang telah habis masanya. Maksudnya masa tak ada lagi dah. Amal kebajikan tu tak ada lagi dah, habis masanya. Hanya masa tertentu saja. Macam kita amal kebajikan yang kita buat bersama dengan Rasulullah, tu dah habis dah. Bagi bersama dengan orang yang bersama dengan Rasulullah, tak ada lagi dah bersama Rasulullah. Rasulullah wafat, tak ada lagi dah amal kebajikan bersama Rasulullah. Berimam dengan Rasulullah, tak ada lagi dah habis dah, terhad dah, kan, ketika itu, kan. Itu berdasarkan masa, ya, masa tu dah habis, kan. Tidak ada peluang lagi bagi orang-orang yang datang kemudian. Macam kita ni yang datang kemudian ni, tak ada peluang lagi lah, ya, tak ada peluang lagi lah nak beribadat macam orang yang sama dengan Nabi berpindah ke Madinah, tak ada lagi lah peluang itu, ya. Untuk mengerjakannya tak ada lagi dah. Hal keadaan yang demikian dengan keadaan yang macam ini, dia kata tidaklah seharusnya menyebabkan siapa, maksudnya kita rasa kurang. Taklah kita kata ibadat kita ni kurang, tak sama dengan Nabi, juga tak sama dengan Nabi, ataupun masa tu Nabi dah tak ada, ya. Itu maksudnya gitu. Ataupun ibadat di Mekah lain, ibadat di Madinah lain, ibadat di Masjid Al-Aqsa lain. Sebab kita tak ada masa nak pergi sana, tak ada ruang masa kita nak pergi sana.
kan. Jadi janganlah kita rasa rugi, kurang dengan sebab itu, tak kurang. Kita tak kurang, ya. Kenapa? Kerana masih lagi banyak ibadat yang lain lagi. Banyak ibadat yang lain lagi yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa. Ya. Bila-bila masa, jika sesungguhnya hendak berbakti, hingga kalau sekiranya kita sungguh-sungguh nak buat kebajikan ni, maksudnya bila-bila masa kita boleh buat. Bukan berdasarkan kepada jihad bersama dengan Rasulullah pergi pindah ke Madinah saja. Maksudnya sekarang ni kita boleh berjihad, tapi jihad mengikut pahaman daripada mana penghayatan daripada jihad yang Nabi buat itu. Maknanya bukan jihad ketika itu saja, selepas itu pun ada juga jihad, tapi penghayatannya, bagaimana kita nak menghayati jihad Nabi itu supaya amalnya macam masa kita buat macam Nabi juga kita hendak. Jadi orang Islam dalam zaman Nabi, dia kata diwajibkan berhijrah. Dia kata tadi kan, itu zaman Nabi diwajibkan hijrah daripada Mekah ke Madinah Munawwarah untuk mendapat kebebasan menjalankan hukum-hukum agamanya. Jadi kalau duduk di Mekah tu tak boleh, tak dapat nak beragama di situ. Nak semayang pun dia kacau, ya. Bukan hanya dekat semayang, dia tahu saya beriman dengan Rasulullah pun dia kacau, dia seksa. Macam Bilal bin Rabah, kan, dia kacau, dia seksa. Dia tengok Bilal bin Rabah dia berulang alik ke rumah Nabi ni, apa pasal ni orang ni dia ulang alik sana, ya. Jadi bilanya Bilal, dia dah ikut Nabi, dia kata aku ikut Nabi, apa salah aku? Kebebasan pada diri sesiapa pun nak ikut siapa, maka boleh, mana orang boleh halang. Jadi nak mengelakkan kebebasan itu diganggu, digugat boleh ketika itu. Maka sebab itu Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kalau tak dibuat begitu, maknanya siapa yang ikut Nabi ketika itu habislah, dibunuh, diseksa dan macam-macamnya. Mungkin tak, antaranya dibunuh, mungkin tak dibunuh, diseksa. Dengan keseksaan tu akhirnya dia pun tak jadi nak ikut Nabi, disusahkan, ditakut-takutkan. Jadi bila ditakut-takutkan tak jadi nak ikut, sedangkan hatinya dah tergerak untuk nak dapat kebaikan, tapi oleh kerana ditakut-takutkan, ya, maka dia tak ikut, kan. Jadi hal ini, maka nak ngelakkan keadaan gitu, maka Allah perintahkan kepada Nabi, suruhlah mereka ni pindah, ya, pergi ke Madinah. Sebab Madinah tu tempat yang paling selamat, kota yang aman, damai, ya. Ataupun pada masa lah orang kata Madi, ya, yang hari ni kita kata Madani tu, Malaysia Madani itu ambil daripada perkataan Madinah lah, ya. Sekarang ni kita Malaysia Madani, ambil daripada perkataan Madinah. Sebab Madinah yang ditadbirkan oleh Nabi SAW itu sangat seronok negaranya, aman, damai, tak ada pergaduhan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, orang Yahudi, hidup aman damai ketika itu. Itu yang konsep itu dulu. Bukan hanya itu sajalah, banyak lagi lah hal-hal yang lain yang nak dimaksudkan dengan Madani itu, bukan itu sahaja, kan. Tapi konsep Madani itu maksudnya konsep yang baik, benda baik. Dia ambil nama Madinah tu tempat yang baik, ya. Kalau kita pergi Mekah pun tengok orang Madinah ni, kalau tengok baca sejarah-sejarah lah, orang Madinah ni dia orang yang baik-baik, orang yang bersopan santun, orang yang berbudi bahasa, kan. Tapi kalau pergi ke Madinah tu dibandingkan ketika itulah, ya, ketika itu maksudnya ketika Islam tu belum berkembang lagi. Sekarang bila Islam berkembang, maksudnya Islam tu berkembang bukan hanya di Madinah baik, di Mekah baik, di Malaysia pun mesti baik, di tempat-tempat lain pun mesti baik. Tak kira lah, asalkan ada Islam saja mesti ada baik, sebab ada kebaikan. Islam tu perintah kita buat kebaikan, kan. Itu nak diterang, nak jelaskan kepada kita. Dan ambil konsep Madani itu, Mekah tu, nama dikatakan Madinah itu, untuk apa? Untuk nak bebaskan daripada seksaan, nak membebaskan diri kita ni merdeka sebenarnya. Kita bebas untuk pilih. Macam ketika itulah dia bebas untuk pilih siapa yang dia nak ikut. Dia nak ikut Abu Jahal ke, nak ikut Abu Lahab ke, nak ikut Nabi Muhammad ke, siapa pun bebas ikut, tak perlu kita kongkong dia. Itu kebebasan yang dimaksudkan di situ, kan. Tapi ketika ada di Makkah dia tak bebas, ya. Bila ikut Muhammad tak bebas, diseksa, disusahkan dan sebagainya, kan. Jadi Nabi, Allah kata kepada Nabi, ajak mereka tu pindah, kan. Jadi mula-mula pindah pergi ke Habsyah. Ada perpindahan yang pertama pergi ke Habsyah, ya. Kemudian perpindahan yang perintah juga tu, ya, yang diperintahkan semua pindah tu ke Madinah, kan.
Tujuan apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, agamanya, dan untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Tak boleh di Mekah, tak boleh nak menegakkan agama Allah ketika itu. Banyak penguasa Mekah yang hebat-hebat ketika itu bukan orang lain, bapa saudara Nabi, semua keluarga Nabi. Dekat Mekah tu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, semua orang besar tu, orang besar Mekah ketika itu, kan? Jadi macam mana dia nak mengembangkan, sedang orang penguasa di atas tu besar, kan? Dia tak mau, dia tak boleh buat. Maka Allah pun tahu bahawa Nabi tak boleh buat. Nabi kena pindah tempat lain dulu, cari kekuatan dulu untuk supaya dia dapat laksanakan, kan? Tapi kalau Allah nak bantu Nabi, boleh tak? Boleh, kan? Tak payah Nabi nak pindah, suruh je, boleh, tak ada masalah, kan? Tapi manusia biasa begitu keadaan kita. Allah bagi akal fikiran kita, dengan kekuatan akal fikiran tu dapat kita buat pilihan yang sebenar kepada kita. Itu penduduk Mekah disuruh buat begitulah. Dengan Nabi datang tu bagi ilmu, dengan ilmu bagi kebenaran, dengan kebenaran tu mereka dapat ikut Nabi SAW, kan? Kerana apa? Kerana kaum musyrikin yang menguasai Mekah pada masa itu bermaharjalalah menindas orang Islam. Jadi musyrikin Mekah ketika itu orang musyrik, ya. Musyrik ni maksudnya orang yang syirik, ya. Syirik ni maksud orang yang tak sembah Allah lah. Musyrik dia sembah berhala-berhala yang ada di Kaabah tu, ya. Ada 360 berhala di situ. Yang raja berhala tu Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza. Itu yang besar tu 3. Hak yang lain tu kecil-kecil lah keliling Kaabah tu. Dia sembah yang itulah. Hari ni pun kita pergi kuil Hindu, kan, tengok hak yang besar-besar tu, kan, ada, kan. Kemudian yang kecil-kecil tu ada, kan, itu, kan. Pergi tengok kuil Hindu lah hari ni, kan. Tapi kuil Hindu tu gambar orang lah, ada orang kecil, orang besar, kan, macam dia kata Maharana adalah raja, nama-nama Tuhan dia, kan, Maharayana dan sebagainya, kan. Jadi dia sembah yang itu dia kata musyrik. Patutnya dia kena sembah Allah. Nabi kata sembah Allah, sebab Allah yang jadikan kamu. Yang kamu sembah berhala tu kenapa? Kamu jadikan berhala, kamu sembah berhala. Orang Kedah kata bodoh. Orang Kedah kata bodoh, kan. Jadi orang Kedah kata bodoh, kan. Dia buat berhala tu, kemudian dia sembah berhala itu. Ya, nampak sangat tak benar, tak betul. Lepas tu bila buah tamar, bekalan tamar dia habis dan sebagainya, dia buat berhala tu lebih tamar. Bila bekalan tamar dah habis, dia makan berhala dia ambil buah tamar tu, dia makan tangan sikit, dia makan telinga sikit, kan, dia makan. Itu keadaan dia orang Mekah. Maknanya kata bukan tak ada akal, tapi tak sampai memikirkan kepada yang hak, yang sebenarnya, yang dia patut sembah, yang dia patut ikut, kan. Jadi amalan berhijrah dalam keadaan yang demikian merupakan satu amalan bakti yang sangat tinggi nilainya. Itu dia katakan amalan hijrah yang ketika itu yang ikut Nabi itu pergi ke Madinah itu sangat tinggi nilainya. Nilai tingginya itu jihad lah, ya, dapat pahala jihad, kan. Okey. Tapi dia kata setelah baginda berjaya menguasai Mekah, ya, selepas dia balik semula ke Mekah, dengan satu kekuatan, ya. Kekuatannya apabila Umar Al-Khattab masuk Islam, itu kekuatan bagi Islam, ya. Gangster musyrikin ketika itu, masa Nabi mengembangkan agama Islam, gangster musyrikin ketika itu Sayyidina Umar tu, gangster dia. Itu tengok gangster ni takut lah, kan. Tengok gangster. Kalau kita kata gangster lah gini, kan, jangan pula kita kata ni ustaz tadi kata Sayyidina Umar suka gangster. Bukan, kita nak bandingkan, kan, keadaan ketika itu. Bukan nanti dengar kuliah saya pula kata ustaz tadi kata Sayyidina Umar tu gangster. Bukan, gangster tu maksudnya masa dia jahiliah, masa dia tak masuk Islam tu memang gangster betul lah, jahat dia, kan. Sayyidina Umar tu jahat, Kemudian bila dia jahat, satu, yang kedua dia apa ni orang kata, kalau orang Kedah kata kahak ni apa, tak takut apa benda lah, maksudnya berani, ya, kan. Dia berani, kahak, apa jadilah, kan, begitu contohnya, kan. Itu sikap yang ada kepada Sayyidina Umar itu. Jadi antara orang kata Islam jadi kuat kerana tokoh-tokoh ataupun orang yang berpengaruh daripada orang musyrikin itu masuk
masuk Islam. Jadi masuk Islam, Sayyidina Umar lah, dia masuk Islam. Ya, jadi akhirnya kalau kita tengok sejarah Sayyidina Umar masuk Islam, kan, dia dengar baca ayat apa, dia balik di rumah, dia dengar adik dia baca ayat surah Toha, kan, surah Toha, ingat saya kan, surah Toha, kan, dia baca ayat tu. Kemudian dia tahu adik dia baca, dia naik, dia marah pada adik dia pukul adik dia, katanya sampai berdarah. Ya, tapi selepas dia pukul tu, dia terkesan, ya, daripada tindakan dia tu terkesan dia. Mungkin kerana kesian ke adik dia yang ikut, adik dia tu yang dibuka pintu, orang kata hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu daripada dia untuk dia ikut Nabi Muhammad. Mungkin terkesan dengan itu, maka akhirnya dia pun on the spot lah. Itu kata Quran itu, ayat Quran itu, ya, peranan ayat Quran itu, maksudnya kadang-kadang 2-3 patah, 2-3 sebutan ayat Quran itu, hati boleh berubah, kan, hati kita boleh berubah. Maka sebab itu kita dituntut supaya baca Al-Quran, sebab dia syifa. Quran tu syifa ni maksudnya obat segala jenis obat sakit biasa pun ubat. Sebab sakit biasa ni Tuhan punya, sakit yang luar biasa pun Tuhan juga, bukan semua Tuhan punya, kan. Jadi betul syifa ni dia mengubatkan penyakit. Sakit kudi sekarang tu biasa, lebih-lebih sakit dalam, sakit dalaman tu, sakit hati yang mana tertutup pintu hati, tak terbuka pintu hati, Quran lah yang akan membukanya, kan. Kita tengok sejarah-sejarah mereka-mereka yang memeluk Islam, kan. Quran itu main peranan, dia dengar Quran tu, baca Quran. Apatah lagi kita yang boleh baca ni, kalau kita baca Al-Quran, insya-Allah mantap, tenang hati kita, ya, boleh jadi pendinding kepada kita, pendinding daripada syaitan dan sebagainya lah, kan. Itu antara perkara ni. Quran tu main peranan penting. Jadi Sayyidina Umar itu, dia dengar adik dia baca Quran, dia terus jumpa dengan Nabi SAW. Ya Muhammad, aku beriman dengan Tuhan kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka, dengan engkau lah aku bersyahadah dengan engkau sebagai rasul, sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman ketika itu. Bila dia beriman dengan Nabi, dia keluar di halaman di Kaabah di Mekah tu. Kalau saya pergi Mekah, kan, di keliling Kaabah tu ada halaman dia, tempat orang tawaf tu. Dia keluar pergi ke situ, kemudian dia kata, dia angkat pedang, dia kata, aku dah ikut Muhammad. Bahasa kita lah lebih kurang, aku dah ikut Muhammad. Siapa nak lawan aku, nak larang aku, mari jumpa aku. Siapa nak berani? Dia gangster masa tu, kan. Orang Islam takut. Lepas dia masuk Islam, orang Islam jadi berani sebab kekuatan dia, kan. Jadi orang musyrikin Mekah pula jadi rasa takut gitu, kan. Maka tu Nabi boleh masuk. Bukan sebab Sayyidina Umar pula, nanti kita Sayyidina Umar lah maka Nabi berani. Tidak, Nabi berani tanpa Sayyidina Umar pun dia berani, Nabi ni, kan. Tapi Allah nak angkat derajat dia, ya, bahawa keberanian, ya, menyebab dia tu, kerana dia tu menyebab orang berani. Kerana Nabi Muhammad tu orang berani. Kerana dia tu, Bilal bin Rabah berani. Bilal bin Rabah siapa dia? Orang kulit hitam, kecil, kerdil, tapi berani. Kalau dia tengok dari segi sudut badan, dia tengok orang ni berani betul lah dia nak lawan dengan kita. Tengok orang kecil, kan, nak lawan dengan orang besar, kan. Tapi hati dia besar. Hati dia tu besar. Kenapa besarnya hati itu? Kerana Muhammad SAW. Dia yakin dengan Allah dan yakin dengan Muhammad. Jadi keyakinan Umar tu dengan Muhammad tu menyebabkan dia bertambah berani. Dan bertambah gangsternya lagi. Tapi gangsternya bukan untuk buat kejahatan, tapi gangsternya untuk buat kebaikan. Dia boleh arahkan, kan. Bulan puasa semua orang pergi ke masjid sembahyang tarawih, kan. Tu Sayyidina Umar, dia boleh arah pergi ke masjid sembahyang tarawih. Zaman Nabi tak ada arahan, Nabi tak buat macam tu. Tapi Sayyidina Umar, dia buat jihad dia buat ijtihad dia, pergi berkumpul, imarahkan masjid rumah Allah di hari di bulan Ramadan, baca Quran, buat tadarus dan sebagainya. Tu Sayyidina Umar lah punya idea. Kekuatannya itu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Okey. Baik, itu sikit Nabi Muhammad tentang Nabi masuk Makkah, kan.
Tetapi itu setelah baginda berjaya menguasai Mekah dan menegakkan kalimah tauhid di tanah suci yang bersejarah itu, maka amalan hijrah itu dari situ tidak dituntut lagi. Maksudnya amalan hijrah tak ada lagi dah. Tak ada lah. Ya, jadi kalau kita hari ni, kalau kita pergi haji kan, nak pergi umrah kan, nak daripada Mekah tu kita pergi nak pergi ke Madinah, kita katakan, contohnya kan, nak ambil pahala jihad berpindah itu, tak ada lagi lah. Zaman sekarang tak ada. Zaman Nabi je ada pada masa itu. Ya. Perjuangan agama dan niat yang baik tidak terhad masanya. Jadi perjuangan agama kita, ya, yang Nabi perintahkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak terhad. Apa dia jihad kita? Contohlah jihad kita, solat lah. Jihad kita lah menegakkan agama Allah. Antaranya solat lah. Bila kita solat tu, kita telah berjihad, kita telah melakukan sesuatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Solat lah, jihad. Mereka orang yang solat tu berjihad. Apatah lagi dia solat di masjid dan surau berjemaah, lagi banyak fadilat jihadnya. Maka sebab itu fadilatnya lebih baik. Lalu kata orang sembahyang di masjid dapat 27, lebih baik daripada orang yang sembahyang di rumah. Selalu saya buat perbandingan. Kalau kita sembahyang masjid kita dapat RM1. Datang, kalau kita sembahyang di rumah dapat RM1. Datang ke masjid dapat RM27. Berebut tau, kan? Kalau dia buat macam tu lah, kan? Berebut orang datang ke masjid, kan? Berebut orang datang ke masjid. Bini pun cakap dengan suami, abang pergilah ke masjid dapat RM27. Duduk rumah dapat RM1 je, kan? Jom saya pun nak pergi juga tak? Contohnya macam tu, saya kata nak pergi masjid. Dua orang pergi, 27 berapa? 54. Dua rumah dapat 2. Berapa ratio? 2 dengan 54. Anda kita kira bodoh kita lah, kan? Berapa ratio dia? Ui, lagi bertambah. Yeah. Dia punya jarak tu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, bezanya sangat tinggi tu dari masa ke semasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 2 naik 4 naik 5, 2 naik 4, 2 naik 54, kita katakan 2 pergi 54, kan, contohnya. Kemudian 4 pergi 100. Jauh jaraknya. Orang belajar matematik tahulah, kan. Okey, kan. Dulu Pak Mantelo pun kadang-kadang ingat, mungkin tuan kata ingat lah Pak Mantelo, kan. Dulu ada zaman Pak Mantelo dulu, kan, berebut daripada Johor Bahru terbang pergi ke Taiping, kan. Bagi RM1 dapat berapa kita katakan, dapat, kan, begitu keadaannya, kan. Tapi tak disebut dalam macam itu, tapi disebut dalam bentuk nikmat yang Allah bagi. Nikmat tu tak boleh kita kira lah, terlalu banyak, kan. Jadi itu contohnya lah, kata jihad, maksudnya antara jihadnya, ya, melakukan kebaikan daripada kebaikan ke satu kebaikan. Dah kita buat baik lah, nak tambah baik lagi, tambah baik lagi. Itu dia katakan jihad, ya, bertambah, kan. Saya Omar, maksudnya dia gangster ke situ lah, tambah, kan. Bukan gangster yang jahat dah habis dah, tinggal lah tutup buku yang itu, ya. Jahat tu yang tutup buku dah. Sekarang ni dia nak buat apa, itu yang dia tengok, dia beritahu Nabi, tengok ni orang Arab duk minum arak ni, pergi semayang tak boleh ni, jangan minum arak pergi semayang ni, mabuk, kan. Sayyidina Umar bagi tahu lah kepada Nabi awal-awal lagi, tapi Nabi tak berani kata apalah, sebab wahyu belum turun ketika itu. Tapi yang terbaiknya jangan minum lah. Pemikiran Sayyidina Umar tu ke depan, ya, ke arah itu, ya, dia boleh buat ijtihad. Okey, ya. Sebaliknya dia kata perjuangan agama dan niat yang baik tidak terhad masanya, bahkan sentiasa dituntut amalkan setiap orang Islam selagi hayat dikandung badan. Selagi kita tak mati, maksudnya kita buatlah, ya. Kenapa kita buat tu? Kerana kita nak yang ending tadi lah tu, ending yang baik tadi tu, kan. Kita duk pulun kerja ni, kenapa? Kita nak ending yang baik. Bila kita kerja kita dapat duit banyak, kan. Itu ending dia, kan. Kita nak pulun yang itulah, kan. Tapi dekat dunia macam tu lah, kita bekerja kuat buat macam-macam, kan. Nak dapat duit senang, duit banyak senang, kan. Itu kat hari akhirat besok macam tu juga. Nak bawa duit tak boleh, yang kita boleh bawa apa dia? Amal lah. Tadi ni amal kebaikan yang kita kata ni, bawa amal. Amal ni banyak sangat lah, ya. Bawa lah, kan. Bila amal banyak, mana jangan pula di hari akhirat
yang nanti kita akan jadi, kita baca hadis tentang muflis pula. Hari Ahad, hari akhirat dia jadi muflis pula kan. Tak boleh lah kita tak begitu kan. Dalam pada itu dia kata, saya juga diingatkan bahawa ada lagi amalan berhijrah yang masih wajib dilakukan oleh setiap orang yang mampu, orang Islam yang mampu. Ada lagi amalan hijrah yang berpindah ni masih lagi dituntut bagi mereka yang hidup yang mampu untuk berpindah. Apa dia kata? Iaitu berhijrah dari tempat yang padanya tidak mendapat kebebasan menjalankan perintah-perintah agama ke tempat yang mendapat kebebasan berbuat demikian. Dipindah dari tempat yang kita rasa terkongkong nak beribadat, tak boleh, kita pindah pergi tempat lain, tak boleh. Macam Nabi Ibrahim, dia duduk di negeri Raja Namrud dulu kan, dia mengembangkan agama kan, cerita dia ketuk berhala dan sebagainya, akhirnya dia ditangkap Raja Namrud, dibakar dengan api dan sebagainya, tapi tak mati dah dia kan. Itu cerita Nabi Ibrahim lah kan. Akhirnya dia keluar daripada negeri Raja Namrud itu, dia keluar daripada negeri itu, dia pergi mana? Dia pergi mandi, dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir dengan anak saudara dia, iaitu Nabi Lut. Dia pergi ke Mesir. Buat apa Mesir? Dia berniaga di Mesir. Dia berniaga kambing lah, berniaga kambing itu binatang ternakan, dia berniaga sana. Dia berniaga kat sana, untung banyak. Akhirnya kerajaan negeri Mesir pun suka pada dia, sebab bila dia untung banyak, maka dia, kerajaan negeri Mesir dapat cukai banyak kan, dapat cukai banyak. Jadi begitu keadaannya. Jadi dia macam meningkatkan ekonomi negeri Mesir ketika itu, dari segi ekonomi lah, kerana perniagaan di sana dengan anak saudaranya Nabi Lut itu kan. Jadi akhirnya dia keluar daripada Mesir, sebab diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan daripada Mesir. Tinggallah tu negeri yang okey lah, maksudnya dari segi ekonomi okey, tinggal. Dia keluar dari Mesir, dia dapat seorang perempuan jariah daripada Raja Mesir yang nama Siti Hajar tu. Itu dia, bini dia yang kedua itu, hamba dia tu, iaitu Siti Hajar, mak kepada Nabi Ismail kan, bagi kepada dia kan. Akhirnya dia dapat anak Nabi Allah Ismail. Dia keluar daripada negeri Raja Namrud itu kan. Kenapa? Kerana tak bebas, tak boleh nak mengembangkan agama Islam, nak beribadat tak boleh kat situ, berpindah. Itu juga Ashabul Kahf, kita baca Al-Quran ada cerita Ashabul Kahf ya, Ashabul Kahf, sahabat-sahabat yang 7 ke yang ya, akhirnya mereka lari masuk gua. Kenapa lari masuk gua? Tak mau berhadapan dengan raja yang zalim, yang boleh menggugatkan kedudukan keimanan mereka. Mereka tak boleh berhadapan dengan itu. Akhirnya dia lari masuk, duduk dalam gua sampai berapa ribu tahun katanya ya, sampai dah berpuluh-puluh tahun kan, duduk dalam gua itu. Mereka tidur kan, tidurnya lama lah, berpuluh tahun. Akhirnya mereka sedar, bila sedar pergi ke kedai nak beli barang, nak tukar duit, tengok duit dah tak laku dah. Duit ni tahun bila ni tak laku dah kan, begitu saja kan keadaannya. Dia berpindah, dia tak nak. Jadi kalau itu mengganggu amalan kita untuk beribadat, maka dituntut kita berpindah kan ketika itu ya. Bagi mereka yang mampulah pada hari ini berhijrah dari tempat yang padanya tidak mendapat kebebasan menjalankan perintah-perintah agama ke tempat yang mendapat kebebasan berbuat demikian. Macam Nabi pindah ke Madinah macam itulah ya. Di sana dia bebas, bahawa orang Madinah tak kisah, sambut dia dengan apa? Dengan baik. Tala'al badru alaina, tu orang Madinah sambut Nabi. Tu yang kita duduk mengaji, duduk baca tu kan, itu dia sambut ya. Tengok Nabi datang ke rumah dia, tala'al, itu nyanyian orang Madinah. Dia menyantuni tetamu orang Madinah ni kan, orang Aram kan. Demikian juga dia dari tempat bergelomang dengan maksiat, ataupun dia kata berpindah dari tempat yang kita katakan bergelomang dengan maksiat ya, tempat yang banyak maksiat ke tempat yang bersih atau yang tidak kurang maksiatnya. Jadi tempat tu banyak yang boleh menyebabkan kita berdosa, tempat yang boleh kita kena dosa, tak boleh lari kan. Jadi kita dituntut, kalau kita mampu untuk berpindah dari tempat tu, kita pindah lah ke tempat lain ya, jangan duduk kat situ. Itu hijrah juga. Kalau kita hijrah kerana itu, maka itu dikatakan jihad ya. Jihad, pindah pada tempat yang maksudnya yang kita, macam Nabi Yusuf contohnya, bila dia dituduh oleh raja kerana dia, orang kata ada affair lah dengan apa ni, Zulaikha iaitu
pembesar seorang pembesar Mesir di mana itu isteri Zahra tu ada itu cerita Nabi Yusuf itu akhirnya dia pilih duduk dalam penjara. Dia kata kalau aku duduk kat luar pun aku terdedah dengan orang kata apa, dengan kejahatan, dengan sogokan ni kan. Okey, engkau walaupun engkau salah tapi engkau kena tutup mulut, engkau kena duduk gini kena buat begini kan. Itu konspirasi lah kita kata. Dalam keadaan tu dia tak boleh, dia tak sanggup begitu Nabi Yusuf. Tak apalah, dia masuk penjara, dia masuk penjara, dia pilih masuk penjara daripada duduk dalam kawasan yang di luar penjara yang mana dikelengkungi oleh orang kata maksiat-maksiat yang mengganggu dia, yang menggugatkan, yang boleh menggugatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pilih untuk masuk penjara. Nabi Yusuf kan. Kita mana sanggup, tak sanggup kan masuk penjara kan. Dia pilih masuk penjara. Kenapa? Kerana nak menjaga keimanan dia, nak jaga dia tauhidnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya tempat kan. Juga dia kata dari tempat yang padanya sukar mendapat ilmu. Ni macam hari ni kan, sukar dapat ilmu pengetahuan Islam yang wajib dipelajari, ke tempat yang boleh mendapatnya. Dia nak belajar ilmu yang tinggi-tinggi kan, tempat kita tak ada, dia pergi tempat lain. Macam untuk kita pergi ke Mesir, pergi ke Jordan nak belajar kan, itu dituntut pindah. Sebab tu dia kata kalau orang tu dia keadaan dia belajar begitu, dia meninggal ketika itu dikira dia mati syahid, mati jihad, mati dia berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menegakkan agama Allah. Siapa dulu yang duduk yang mati di Mesir baru siapa? Saya lupa lah. Saya pergi melawat kuburnya di Istanbul kan. Kan dia mati di Istanbul kan. Itu orang yang berjihad, maksudnya orang dia menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita tu yang ada beasiswa yang pergi belajar ke Mesir, belajar ilmu. Ini dia kata itu dapat pahala jihad. Dia sanggup pergi kan. Di Malaysia pun ada Universiti Islam Antarabangsa kan. Tapi dia rasa nak ke sana lagi lebih baik, dia kata kan ke sana lagi, ada pergi ke sana kan. Sebab suasana bi'ah di sana itu islamiknya banyak. Kalau bi'ah di sini itu islamiknya tak banyak. Di sana tu islamiknya banyak, bi'ah dia, nampak masjidnya, nampak suraunya dan sebagainya. Dia nak pergi sana. Jadi kalau dia pergi situ, maksudnya itu dia katakan hijrah. Sebab tu tuntutan hijrah ni, yang boleh kita hijrah ni ada 3. Ini saya keluar daripada tajuk ni sikit 3. Pertama, hijrah kita kerana nak dapat ilmu ni. Hijrah kita nak dapat ilmu kan, nak menegakkan agama Allah ni, dapat ilmu. Yang kedua, hijrah kita kerana nak mencari harta, nak survival masa hidup kita untuk bagi nafkah kepada isteri kita, anak-anak kita, di bawah tanggungan kita lah, kita survival kan. Kita kena hijrah boleh kita berhijrah atas yang macam ni tu. Yang ketiga, kita berhijrah kerana nak minta kebebasan, nak bebas macam tadi macam Raja Nabi Ibrahim nak bebas daripada penguasa yang menzalimi kita, ataupun tak boleh kita beribadat dalam negara kita, dalam negeri kita. Itu kita boleh. Tiga faktor ini yang boleh. Kalau kita berpindah, maksudnya pahalanya, maksudnya atas niat kerana yang pertama tadi ilmu. Dengan ilmu dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, harta. Dengan harta dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang suami yang bagi nafkah kepada isteri, kepada orang yang di bawah tanggungan kita, dan juga mungkin nafkah kepada survival orang-orang yang Islam keseluruhannya. Macam orang-orang GLC kita kata, orang yang berniaga besar-besar, dia pergi berniaga luar negara dan sebagainya, dapat hasil, dia balik, dia bagi dekat sini, bagi pekerjaan kepada orang yang kat sini. Itu jihad tu kan, jihad. Macam kita tak, orang Islam dia buka satu kelang proton contohnya, dia buka satu kelang proton, kemudian dia panggil orang Islam yang lain bekerja dengan dia. Itu jihad tu. Dia bukan untuk dia seorang saja, bahkan dia untuk semua, untuk negara kan. Itu dia kata jihad, maksudnya dia buat kerja tu, kerja amal, kebajikannya sangat banyak. Amal dia boleh, bukan hanya setakat orang tu boleh survive untuk nak bagi makan keluarga dan sebagainya, anak bini dan sebagainya, tapi dia boleh menyempurnakan kehidupan dunia, selesa untuk dia nak beribadat, dia nak pergi haji dan sebagainya, dengan pendapatan yang dia dapat. Kerja dengan siapa? Kerja dengan kelang proton. Contohnya lah, kalau proton tu orang kita lah, orang Malaysia kita kan, apa hebat dia. Macam Said Al-Bukhari contohnya, kita katakan lah, Said Al-Bukhari seorang yang peniaga yang hebat
Ya, kalau dia niat tu berniaga dengan tujuan itu nak jaga orang Islam ni, jangan orang Islam ni miskin, dia buka kelang roti ni, dia buka macam-macam lah, kan, dengan orang boleh bekerja dengan dia, maka itu sebagai satu amalan yang baik, maksudnya amalan yang baik, bukan hanya untuk diri dia saja, untuk bahkan dia hebahkan untuk orang lah, untuk orang lain. Sebab itu peniaga orang Islam ni, kalau dia hebat perniagaannya, jangan lupa lah, kan, bukan hanya itu saya dapat, bahkan sumbangan dia, kan. Contohlah, kan, maksudnya dari segi hijrah ni, bukan kita pegang dari segi hijrah ni, kalau kita tengok berhijrah untuk mendapat, kita katakan pendapatan yang baik, itu juga kita dituntut. Saya ingat dulu pergi kat kampung saya kerja sawah padi setahun sekali. Mana nak kaya setahun sekali, kan? Kadang-kadang padi tak jadi pula, ulat makan. Allah yarham Tun Razak bagi tanah Pelkra, Pelda, kan? Kalau kat Kedah dekat Sungai Tiang banyaklah dia bagi tanah-tanah tu, dekat Padang Terap, kat Pahang banyak dia bagi. Ya, ada yang tak dapat, kata dapat kat Pahang, kan? Dapat nama keluar dah. Ini kena pindah, tak duduk kampung ni, kena pindah nak pergi duduk dalam hutan yang hutan belukar tu, kan. Pada masa itu kalau dia pindah tu dengan tujuan untuk nak cari rezeki yang halal, kan, nak bagi survive kepada anak bini dan masa depan anak-anak dia sebagainya, dia pindah, dia dapat pahala tu. Bukan pahala dia dapat, bahkan pahala dunia pun dia dapat hasil yang baik. Tengok bagaimana orang yang pindah pergi ke Felda, hari ni kita tengok senang lenang mereka. Hak yang duduk di tempat kampung tu macam tu lah juga dia. 20 tahun dulu kita tinggal, kita balik 20 tahun kemudian macam tu juga dia, tak berubah. Sebab dia tak hijrah, dia tak berpindah. Bila kita pindah ni, minda kita terbuka, kan? Itu keadaannya. Jadi maksudnya berpindah dari tempat yang tak baik, kita pergi ke yang baik. Itu kita apply lagi sudut itu. Mungkin kita biasa kita duduk kat sini, nak pindah macam mana? Nak pindah macam mana, kan? Pindah daripada yang tak baik kepada yang baik lah. Itu yang kalau kita duduk kat sini lah, macam saya duduk kat sini, pindah daripada tempat yang benda tak baik. Apa benda yang aku buat tak baik ni? Duduk bergaduh dengan orang dalam kampung ni, pindahlah, jangan bergaduh lah, kan? Pindahlah tu maksudnya, kan? Itu dia kata hijrah itu, pindah, kan? Apa lagi? Banyaklah kita katakan. Kalau kita sebutlah sebab benda ni live saya sebut, tak apa, biar orang semua dengar, kan? Selama ni kita katakan mungkin tak pergi tempat-tempat yang kita pergi tempat-tempat yang lara, tempat-tempat yang bukan tak boleh pergi, boleh pergilah, tapi kenapa kita tak pilih tempat-tempat yang masjid, surau dan sebagainya? Contohnya kita katakan, itu pindahlah, maksudnya pindah daripada tak baik kepada yang baik. Itu dapat benda yang macam tu. Itu maknanya keadaan yang dimaksudkan. Ini yang dimaksud dengan hadis inilah, maksudnya kalau kita olah-olahkan lagi sampai kena kat diri kita, dan bila kena kat diri kita, kita rasa betul lah, ya, betul. Kalau kita tengok orang pun kita tahu betul. Macam saya tengok pakcik saya pindah pergi ke Pahang, masa nak pindah tu bertangis-tangis lah, menangis. Orang kampung kata, janganlah pindah Haji Ali, ni kamu jadi imam dekat masjid kami ni, tak ada lah imam lagi. Contohnya, kan. Dia duduk walaupun jadi imam, tapi duduk masjid, duduk kampung tu susah, kan. Nak cari senang sikit, ya. Dia akhirnya buang semua, ya. Adik-adik kita ada, termasuklah bapak saya kata, kau pergilah, anak buah pakcik saya tu, anak buah, kau pergilah, pergi sana kat Jengkor, ingat apa? Padang Piun, kan? Padang Piun, pergi kat Padang Piun, sampai sana tuaka, kan? 2 lelaki bini pergi sini ke kampung ni, tangis lah, takut mati lah, tak ada orang lah, kan? Contohnya, kan. Dah naik dah kelapa bali, kelapa sawit semua dah naik dah semua, kan. Sekali balik pakai proton. Orang kampung dah macam tu juga, kan. Macam tu juga, kan. Lepas tu bukan hanya sekat duduk tunggu hasil kelapa sawit nak keluar tu, dia buat bisnes lain, tanam ubi lah. Yang paling hebatnya bela lembu dalam kelapa sawit, kan. Sampai sekarang ni masih lagi ada lembu tu, berpuluh ekor, kan. Tu saya kata orang bela lembu ni jadi kaya. Kenapa?
berpuluh-puluh ribu duduk dalam kelapa sawit je. Kita nak simpan duit 10,000 kan bank kan, dia 20,000 dalam kelapa sawit je kan, begitu kata kan. Balik kali kedua pakai pick up kan, nak ceritalah pakai pick up balik kan. Ni balik kali ketiga ni macam vampire lah kan, hebat lah kan. Pakai bisnes kan, macam-macam dia buka. Apa yang dia tak buat, kedai runcit dibuka kat sana kan, dia ada idea dah kan. Kemudian ladang dia pergi tu orang buat kelapa petik, ambil hasilnya kan. Kedai runcit dia buka, kedai motor, repair motor kan, kata kan. Felda atau lah motor, bukan sebiji dua biji. Budak pergi sekolah pun pakai motor kat Felda kan. Banyak motor kan, buat kedai motor. Bela lembu pula kan kat kelapa sawit tu kan. Hebatlah. Itu kelebihan, maksudnya kita kan berpindah, maksudnya. Jadi berpindahlah maksudnya begitu. Maksudnya kita kena hijrah ya, daripada tempat yang tak baik kepada tempat yang baik, daripada kedudukan yang tak selesa kepada kedudukan yang lebih selesa kan. Daripada kita katakan, kalau kita suami isteri kan, duk gaduh ya, ni suami isteri duk gaduh kan, pindahlah, jangan bergaduh kan. Cari satu titik, orang kata titik yang macam mana, jangan bergaduh kata kita, duduk aman damai kan, gitu keadaan gitu. Ini terjemahkan daripada situlah. Dalam ni tak ada cerita kitab tu, tapi saya ulahkan dalam bentuk yang macam itu, supaya kita terjemahkan bahawa bukan hanya berpindah zaman Nabi saja, tapi kita pindah ya, maksudnya pindah yang dimaksudkan di sini berpindah daripada kebaikan, daripada tak baik kepada yang baik, daripada baik bertambah baik. Dan niat tu niat yang baik. Jadi hati kena jadi baik, sentiasa baik, niat baik. Niat nak buat baik je, niat nak buat baik je, tak kisah. Niat sikit banyak tak kisah, niat nak buat baik je kan. Gitu. Okey, saya berhenti setakat itu, masa dah lebih. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.